أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu-ibu dan bapa-bapa, saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat ataupun pagi Jumaat yang mulia ini, kita juga ataupun masjid kita di sini mengadakan guru untuk mari mengajar ataupun untuk mari beri keterangan kepada kita dari pihak-pihak agama kita, dari urusan-urusan ibadat kita, dan juga etika dan cerita-cerita yang terbahasa pada agama, untuk nyata kepada kita ataupun untuk jadi tambahan kepada kita supaya kita lebih seni dalam buat amal dan supaya kita ada semangat dengan segala amal ibadat yang kita buat. Lalu tu pada hari ini saya Ustaz Makmun akan bercakap ataupun akan bercakap di dalam mengajar pada pagi ini ialah daripada sakut paut dengan hijrah ataupun tahun baru Islam, yang mana kita baru saja masuk di dalam tahun 1435, iaitu hari ini hari yang ke-11 dah. Nah, hari ini hari yang 11 daripada bulan Muharram. Artinya kita baru saja masuk di dalam tahun baru ataupun bilanya tahun 1435 Hijrah, baru 11 hari. Maka di dalam tahun ni itu maksudnya saya nak keceknya sakut dengan hijrah ni supaya kita tu ada rancangan ataupun ada program di dalam tahun baru ni. Nah, tak say katanya lepas tahun lalu saja, setahun saja mik di muda siapa ketua tu dak balas tu lah, tidak ada perubahan sekabuk tu, kita tak say juga. Nah, awi ada perubahan tahun lalu
1434. Kita paling tengok aku buat gapo tahun lalu. Nah, kalau kita umur 60, nah, tahun lalu tu 60, tahun ni masuk tahun 61. Lalu tu manakala masuk 61, artinya kita tu khatamah tua dah. Nah, daripada muda kepada tua, maka kita tua tu tahun lalu kita buat gapo, dan tahun ni kita nak buat gapo gatik hak sakut persiapan kita terhadap Allah Taala, ataupun bekalai kita untuk mati. Karena apa? Karena tambah setahun kau dekat dengan mati, tambah setahun kau dekat dengan mati. Persiapan kita tak ada. Dan lalu tu ustaz nak cara lah hari ni sakut dengan hijrah dan tahun baru. Benda hak ustaz nak cara hari ni 2-3 perkara. Satunya benda ustaz nak cara, apakah makna hijrah? Ma makna hijrah? Hijrah tu gapo dia? Nah, yang keduanya, bilakah berlakunya hijrah Rasulullah? Hak semati, hak sebenar Nabi pindah pergi ke Madinah tu bila, hari gapo, bulan mana? Yang tiga tu, kita di sini orang Madinah boleh gapo daripada hijrah Nabi, dan kita di sini boleh gapo daripada hijrah Nabi. Nah, raudah rajak hijrah ke Rasulullah. Nah, gapo kita boleh. Jadi maknanya kita nak cari jasa yang Nabi hijrah tu, gapo jasa kepada kita. Bila kita cari jasa ni temung, kita berasa hijrah ni penting, ataupun kita kena tahu, ataupun kita kena ingati akan tahun hijrah. Berasa kena ingat hijrah. Kerana apa? Kerana jasa dia banyak dengan kita. Tapi jasa ni kalau orang tak tunjuk, kalau orang tak pelorong, kita tak nampak. Lepas tahun-tahun maknanya Nabi susah payah dalam hijrah pun kita tak berasa gana. Kenapa? Kerana kita tak tahu kata ya hijrah tu bawa ke apa kita. Kalau kita khabar tu sebab kita boleh setara ni, boleh begani, boleh begitu dengan Nabi hijrah, kita gaduh sikit dengan hijrah ni. Tak buat asal tak kena, tak kecek asal tak kena. Tapi bagi orang yang tak ada rasa gana, panggil cecek tak ada ya. Wah, tak apa baca, tak apa tak baca, tak apa, kerana apa? Dia cari jasa tak temu. Orang kita ni bila kata ingat jasa orang, ada orang tu ada jasa dengan kita, kita kena ingatlah ke dia tu supaya ni hijrah. Bila kita khabar kata hijrah ni boleh gapo kita secampai halu kena cara hadir. Tiga. Lepas tu yang keempatnya, kerana apa Nabi hijrah pergi ke Madinah? Mekah ni bukan katanya Madinah sah, tempat lain lagi ada, Taif ada, Madinah ada, Yemen ada, kawasan tu masa dulu tu ya tak ada negeri sesadak nak pergi mana apa boleh. Tapi tanya limaza hajara Rasulullah, ataupun limaza khayyara Rasulullah ilal Madinah, kenapa Nabi pilih Madinah tak pilih tempat lain? Ini ya ada hal juga. Ustaz nak kecek juga perkara tu dah habis. Jadi pertama tadinya hijrah ni makna dia tu kalau turut dalam bahasa Arab dia panggil intiqalun min baladin ila baladin. Maknanya pindah daripada satu negeri kepada satu negeri. Itu makna hijrah. Makna logat hijrah ni, makna tu apa hijrah ni? Intiqal, berpindah daripada satu negeri ke satu negeri, ataupun berpindah daripada satu kampung ke kampung, ataupun satu qaryah ke qaryah, ataupun satu cawak ke satu cawak. Dia panggil hijrah. Misal kata kita duduk cerai ni, pagi duduk kalau kahwin, hijrah pak kak duduk dalam belakang dah. Hijrah kerana apa? Kerana buat kebun, hijrah kerana mereka, hijrah kerana kerja, hijrah kerana agama yang ada belakang. Makna hijrah ni berpindah. Itu arti yang asal. Turut nak wicakan ataupun ahlul ilmi hak lalani, dia tikuam hijrah dengan cara luas, iaitu bukan nanti hijrah tubuh badan saja. Bahkan makna hijrah ni di antara makna lain lagi ialah kita
pindah daripada satu perangai ke satu perangai. Hijrah juga. Nah, satu perangai kita kepada perangai yang lain. Artinya tahun lalu 1434 kita perangai kita tu rasa tak mari Jumaat misal saja. Kita kurang dengan Jumaat. Tahun ni kita kasak kata aku nak Jumaat kuat. Atau panggil hijrah juga. Tukar daripada tak mari Jumaat ke mari Jumaat. Tukar daripada tak suka nak mengaji kepada suka mengaji. Tukar daripada perangai saya tak bersedekah kepada bersedekah. Atau panggil hijrah pada mana umum. Daripada tahun lalu kita perangai ni, tahun ni kita nak ubah sikit. Itu yang panggil makna hijrah. Hak nak bicarakan lah ni kecil. Nah, apa kita ni kena fikir ni, tahun ni masuk dah tambah 1 tahun umur. Pak kalau kita tak kuat amal, kita banyak sikit. Umpama tak tahun lalu duk cik tengok katanya puasa ni kurang misalnya. Puasa sunat ada rasa. Tahun ni kita tak, tahun ni kena banyak sikit puasa sunat. Itu maknanya tukar satu perangai ke satu perangai. Ataupun tahun lalu duk cik tengok kata Quran ni kurang benar kita baca. Misal saja kan. Quran tu kurang benar, baca bila puasa ni ya. Bila tu tak baca. Tahun ni kita tak target kata aku nak baca Quran jadi banyak. Bolehlah kita tak gaji boleh gak sulai sekali hotel atau kita orang kerja. Tak gitu. Ini yang panggil hijrah juga. Nah, maknanya tukar ubah daripada suasana satu suasana kepada suasana yang lain. Ya kita kalau kita tak buat rancangan gitu, duk betulah ni cak muda sampai tua. Nah, kalau muda kada semaya 5 waktu, kah dede kah tak de buat rumah. Nah, puasa pun sakat Ramadan saja, sunat pun taklah mana. Ya pagi tak ada perubahan sikit apa kita. Padahal umur kau tua, mati kau dekat. Nah, ya panggil ibadat tak ada berubah, perangai pun tak berubah. Ya panggil tak ada hijrah. Lalu tu ustaz kecil kita ni sebagai bui rancangan kepada ibu bapa semua, kita kena tak target tahun ni aku nak banyak kara ni. Kalau Tuhan tak mati tak ada apa aku nak banyak kara lain pula. Ataupun 2-3 kara kita tak baru kita tu jadi duk jadi dengan hanya dia buat tak dia buat tu ya panggil duk baik tular lagu tu muda pun lagu tu dah kita ada tak ada yang panggil tidak ada rancangan di dalam hidup kita. Mana kita tak atur, bila tak atur ni ya jadi maknanya dia buat tak dia buat duk tamada tak ada naik nikah dak. Lalu tu ustaz kata kita pilihlah, umpama kata tahun ni aku nak banyak baca Quran sikit, ataupun tahun ni aku nak kuat puasa sikit, tahun ni aku nak kuat semaya sunat sikit. Semua ni kita pilih. Nah, dia panggil taklah hati kita lagu tu. Baru dia panggil kita tu ada hijrah dan perubahan. Tu makna hak umum dia. Kalau Nabi dulu dia pindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Kita pindah daripada malah ke rajin. Pindah daripada tak puasa sunat ke puasa sunat. Tu dah. Habis. Hijrah pada istilah hijrah Nabi makna apa? Hijrah Nabi Muhammad ni dia panggilnya intiqalun min Makkatal Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Nah, Nabi kita ni hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Dia apa? Nah, li iqamati apa kata-katanya li da'wati dinillah wa iqamati wa iqamati mujtama al-islami. Jadi Nabi pergi sana tu satunya kerana nak sebar agama Allah, yang keduanya kerana nak menegak, nak mendirikan masyarakat yang terbasar pada Islam. Sangkung Nabi gitu, Nabi ada target dah, berkata pergi dengan hanya dak. Gini satunya nak sabar agama sana, yang keduanya nak ubah sangkung Madinah jadi sangkung Islam. Atau Nabi nak. Nabi tak target lagu tu jawab boleh tak? Jawab boleh. Bila Nabi pergi, Nabi ubah. Nah, ubah sangkung, ubah witi ciwi orang Madinah. Widuk pasal hak Nabi nak jadi duk cara Islam sungguh. Tu yang panggil ada apa ni? Ada paumai dia bukan pergi dengan hanyu, bukan lari semata-mata lari. Sebab Nabi hijrah ni bukan bisudfah,
bukan gi dengan ban-un, bukan gi dengan cara kejut kena undur lalu. Tak, Nabi ada rancangan dah. Nabi ada rancangan dah. Manakala matinya Abu Talib dan matinya Khadijah tu, bahawa Nabi berasa di Mekah tu duduk sehari-hari tu rasa kesepitan. Maknanya duduk bik dari Mekah tu, situ tak boleh, ni tak boleh, situ larang ni larang. Nabi perhati dah kata ya ni nak duduk panggil apa ni, nak duduk tetap Mekah ni tak boleh. Satu tiga dia kena undur semata dah. Kenapa? Kerana tengok lagak yang Mekah tu nampak kau kasar dengan dia. Nabi pun tak katanya ya ni satu tiga kena hijrah dari Mekah. Dan Nabi royak cerita ni kepada Abu Bakar. Kata dia ni duk rasa nak duk Mekah ni tak ada istiqat, nak duk jadi tetap tak boleh dah. Kenapa? Kerana nampak orang Quraisy, orang musyrik ni tekan beratu tekan berani. Engkau Nabi kata demo tak apa dia duk situ. Dan Nabi royak kepada Abu Bakar cerita ni. Bila royak ke Abu Bakar pun tahu kata Nabi pun ada angin-angin lah untuk pindah situ, tapi tak sampai masa dia. Dengan sebab tu Ustaz jumpa di dalam kitab Bidayatul Nihayah ni, Abu Bakar sering kali tanya Nabi, bawa jumpa Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bila lagi kita nak hijrah? Dia tanya, bila lagi kita nak pergi? Nabi kata, la ta'ajjal. La ta'ajjal, dia kata, insya-Allah ja'alaka sahiban. Nabi kata gitu. Tak sah lah Abu Bakar. Insya-Allah bila Tuhan ambil kamu dah jadi kawan bagi aku, Nabi kata. Sahabat sehat ni, insya-Allah ja'alallahu laka sahiban. Tak sah bila Tuhan jadi hijrah, tetap Tuhan ambil kamu jadi kawan atau saing bagiku. Tiap-tiap kali berjumpa Abu Bakar tanya. Lalu tu pun Nabi kata, bila mana Tuhan jadi, munglah Tuhan akan pilih jadi kawan aku. Abu Bakar turun modal beli utar 2 ekor. Beli utar 2 ekor ni cedengi takut bila kena pergi boleh pergi lah, cedek persiapan. Beli utar 2 ekor dan suruh khadir dia tu belah we jadi kenyai, makan we cukup. Kerana apa? Kerana takut tekak tahan kena pergi. Lalu tu khadir dia pun jamu utar makan we kenyai, air ada makna hari-hari tu kena cara semua takut apa? Takut kena pergi dengan cepat. Lalu tu khadir dia pun jamu utar penak terbelah. Kerana apa? Kerana cedek nak jalan jauh. Jadi dia panggil hijrah ni bukan Nabi pergi dengan keju supaya Nabi dia tarik mai kita kena pergi. Ada rancangan dia, ada rancangan. Apa tu? Apa Nabi pilih pergi Madinah? Limaza? Kenapa Nabi itu pilih hijrah pergi Madinah? Padahal belum ada tu Nabi tak rasa pergi Madinah. Nabi berhenti dia serik tu Malai Isra Mi'raj tu pun berhenti Malai, ya bukan duk kena. Berhenti maya kaat semaya sunat 2 rakaat di Taibah tu dah. Qada tu ya. Balah mana bumi Madinah, balah mana sakung Madinah, Nabi tak biasa pergi. Tapi apa Nabi pilih Madinah? Di sini ya ada dalam tarikh, dalam cerita rakyatnya, kah masa Nabi duduk Mekah tu, akhir-akhir dekat-dekat lepas daripada mati Abu Talib, matinya Khadijah tu, jadi ada orang Madinah mai buat haji. Tahun yang pertama tu mai buat haji ni Mekah dalam 12 orang. Mari 12 orang tu yang masa dulu tu yang mai buat haji belaka, tapi haji masa tu bukan di atas laksuk Muhammadiyah dak haji dia tu. Dia panggil bukan haji alaman haji Muhammadi dak. Makna haji mengikut tok nenek dia buat. Ya orang Arab ambil daripadanya Nabi Isa wafat tu gak kau masa jahiliyah gak orang buat haji belaka. Mari puncak mana pun mari tawaf main ikut Kaabah semua. Tapi yang mari iktibar kata buat haji masa tu bukan di atas manhaj hak Muhammadiyah. Panggil bukan atas laksuk hak Muhammad bawa dak. Maknanya tawaf tu curah ada. Lepas tu gapo lagi rukun yang nak buat gano, yang pentingnya masa tu dia panggil mari buat haji Mekah mengikut laksuk hak orang-orang tua dia. Lagu tu.
Lepas tu orang Madinah mari 12 hari sudah tawaf, sudah sa'i di Mekah ni. Ya pergi pakon di mana? Di Mina. Mina ni tempat berhenti supaya ni dah. Mina ni tempat berhenti orang buat haji. Bila mana ya sudah tawaf, sudah sa'i, ya pergi berhenti Mina, Nabi saat itu bunyi kata orang syirik mari, Nabi kita temu kerana nak dakwah. Nabi kita temu orang 12 hari ni. Lalu Nabi kecek, Nabi dakwah, Nabi sedang latang kata dia Rasul yang Nabi ke zaman, kecek mari. Orang Madinah tu cayo. Berimeh dengan dia. Berimeh dengan dia, serta sudah berimeh dah, Nabi pun akad supah dengan dia. Supaya dia tu kelik pergi royak, pergi kusna katalah. Akad supah yang nama dalam sejarah katanya Bai'atul Aqabah Al-Ula, ya panggil. Kita mengaji tarikh, ya panggil ada Bai'atul Aqabatul Ula, ya panggil akad janji di Bukit Aqabah Kerantineng. Kerantineng tu situ. Bukit Aqabah ni ya panggil bukit dekat dengan jemrah hak kita melatah hak sultan tu, panggil jemrah Aqabah. Kita pergi Mekah dah. Jemrah mula-mula hak jemrah sugra, jemrah wusta, lepas tu jemrah kubra. Jemrah kubra tu ya panggil juga jemrah Aqabah. Kenapa? Karena tak di Bukit Aqabah situ. Sebab tu kan masa dulu jemrah hak sultan ni ia boleh pungal sebelah lik kanan ni ya. Sebelah lik kalau kita turun pergi sebelah lik ni. Sebelah lik belakang tu tak boleh. Kenapa? Karena turun masa dulu lik belakang ni bukit selalu dah, dia tak ada jalan ke masa dulu. Abaya rancangan peluah ni buka kedua. Orang harap tahu kan sebelah lik sana pun yang pergi melata juga. Turut mazhab kita tak sah melata jemrah Aqabah sebelah lik ni. Ya kalau jemrah lik lagu ni, kita kena melata lik ni. Lik ni tak sah. Kalau turut mazhab kita haji lik ni yang panggil Bukit Aqabah lik ni. Lik ni hak yang melata ni. Kalau dada kita ada Mekah kena melata sebelah ni. Tapi lah ni dia buka belakang. Orang tak biasa kat lik ni, orang tak ada. Lik ni orang tak ada. Kenapa? Kerana orang turut orang reti tak melata lik ni. Lepas tu tak ada kat dia malah berupah dengan orang, dia buat melata lik ni. Kalau turut haji kat tak sah mazhab kita. Lik ni dia panggil Bukit Aqabah. Nabi pergi berjumpa 12 hari tu di Bukit Aqabah tu. Dia tak nama Bai'atul Aqabatul Ula. Dia panggil perjanjian di Aqabah Kerantineng, dia panggil lagu tu dah. Lepas tu klik buat ni, klik pergi Madinah puak 12 hari ni pun kusna royak atau yang Mekah nak sebaik bertemu dengan Rasulullah dan dakwah kata Rasul. Dia pun kecek dengan suara adanya kitab tu langit pula Al-Quran. Nabi pun baca. Jadi dia pun percaya katanya Nabi Rasul sungguh. Klik kusna di Madinah. Bawa tahun apa tu orang mari pula 70 orang. Mana kau nambah dah 70 orang. Puak hak dengar berita mari nak temu mana hak kata di Rasul ke zaman dah. Mari nak jumpa Nabi Muhammad. Bila mari dah tu sudah dia mau tawaf sa'i awak haji, dia giduk dah nu. Gibuti di Mina di Jabal Aqabah tu. Nabi mai cari pula. Temu hak 70 orang tu. Nabi pun kecek sepot hal lalu. Kusna Nabi dia tu, kusna Rasul dia, sehingga orang semua tu berimeh juga 70 orang. Sudah berimeh tu puak 70 orang ni buka jalan ke Nabi Muhammad. Buka jalan, buka hapi hijau ke Nabi Muhammad dengan bahasanya kalau berasa susah duk Mekah, kalau nampak payah, nampak sepik nak hijau agama tak leh, gilah dak nun kami nak apa ni, kami nak terima. Punca ni Nabi pilih dak nun tu. Gilah Madinah kami nak terima, kami nak cara, kami nak apa ni, nak bela. Dengan sebab itulah manakala orang ni tu sanggup gitu, Nabi pun kosdak nanti masa tu hai izin. Dengan itulah yang Nabi kita tu pilih hijrah pergi ke Madinah kerana orang dak nun tu buka jalan. Padahal Madinah jauh. Hak Nabi pilih nak pergi sendiri belum daripada buka jalan tu Nabi kita bersusah di Madinah Nabi payah kita ni hak Nabi pergi mula-mula hijrah 2 kali. Bila kita ni kat orang tak ada nak buka api jadak. Cuma Nabi pergi nak lari nak tu peduk amat kelik demo tak ada duk kali. Bagi kita Huana tu nama Urwah As-Saqafi.
Orang ni sang budak pegang nak batu, amat klik Nabi Muhammad. Nak duk sari pun tak boleh Taif. Tuhan Nabi pilih. Belum ada nak pergi Madinah. Sebab lele Taif ni ya ada seorang wana sangat-sangat kita katanya orang kedebel lah di Taif tu, nama Urwah As-Saqafi. Dan orang ni dia jadi budak bagi orang Mekah tu nama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni orang Mekah sangat kenal. Debel Mekah Walid ni. Lepas tu ada budak ya Taif. Bahawa Nabi Muhammad lari di Mekah lagi duduk Taif, Walid hatta budak pergi royak kepada Urwah. Royak kat Urwah kata jangan Muhammad duduk situ. Lepas tu ajar dia dia sakit sikit. Lalu tu Urwah tu bahawa Nabi sapa tak benar dia duduk, suruh budak pegang anak batu. Nabi kelik patutlah. Tu hijrah kali pertama tak percaya tu. Tuhan Nabi pilih. Kerana apa? Kerana pergi dengan ketiadaan orang sana tu buka hati ataupun sanggup nak terima. Adapun Nabi pergi Madinah, orang sana tu buka pijadah. Buat hal tak nak mari je. Orang Madinah tu sambut lalu. Dalil tak payah. Kalulah Nabi pergi dengan tak ada rancangan dulu. Dia nak pergi sambut dia. Pergi dengan tak tahu apa. Dia nak sambut. Ni Nabi pergi ni, orang Madinah tu sambut belah-belah dah. Sambut Talak Al-Badru tu, sambut di Kubah tu kerana apa? Kerana nama siapa dah, berita siapa dah nak mari sini. Dak orang pun nak terima dah. Tu dalil hak nyata kata Nabi pergi, orang Madinah tu tahu dah Madinah. Maknanya suka hati nak terima dia dah. Sebab tu dia mau tubuh ramai-ramai sambut Nabi nak sapa. Ada pun tak pergi senyap-senyap. Buat sapa tak orang amat gelik. Inilah katanya kenapa Nabi pilih pergi Madinah? Kerana orang Madinah tu nak ke dia kata. Orang Madinah sanggup nak pergi, sanggup nak tengok, sanggup nak tolong, Nabi pergi Madinah. Tu dah. Tu katanya kenapa. Lepas tu bila hak Nabi pergi tu? Kalau tanya wanti dia dah. Wanti dia arai, wanti gapo Nabi pergi. Bila tengok dari tarikh yang muktabarnya, dia kata Nabi tu hak ya tubik rumah dia tu, tinggal rumah dia duduk dengan Ali tu, kena ke malam Jumaat 27 bulan Safar. Ni hak Nabi tubik rumah. Hak dalam cerita kata orang musyriki mai likung rumah dia, kepung rumah dia tu dah. Hak mai likung kerana nak bunuh dia malam tu hak tu kena ke malam Jumaat 27 bulan Safar. Setelah mati ti pecung pok-pok musyrikin Mekah. Ia pecung di satu tempat nama Darun Nadwah, ia panggil Parlemen Quraisy. Parlemen Sepa Quraisy tu nama Darun Nadwah tu Sepa Quraisy. Darun Nadwah ni sepa bagi orang Quraisy, yang mana sepa ni asalnya umah tok nenek Nabi Muhammad nama Qusay bin Kilab. Orang nama Qusay bin Kilab ni tok nenek Nabi Muhammad lah. Orang dulu. Tapi boya mati tu orang ambil umah dia tu wak sepa Quraisy. Nama Darun Nadwah. Jadi orang Mekah ada panhagapa sakut dengan barihan Kaabah dan kawasan masjid Mekah tu, ia kena mati di sepa Quraisy tadi, iaitu Darun Nadwah. Mati pecung situ, ia wak lagu tu. Sebab tu Nabi Muhammad hak ia katanya kena nak bunuh Nabi tu, ia mati pecung di Darun Nadwah tu. Panggil pok-pok Quraisy hak besar-besar tu mai pecung situ, mati lagu mana? Lagu tu ia buat. Maka dalam pecung dia Muhammad ni, kalau taruh pun orang kita habis tu dia. Ia kau lagu tu. Hak ia bimbang sangat ia tahu werung habis werung kita. Kalau Muhammad ada sini, werung kita habis pergi kau ia habis. Lama-lama sore, lama sama sore jadi pengikut Muhammad. Kita orang tua tak apa, kita duk kemah dengan agama tok nenek kita lama dah, duk sembah berhala, duk puja, duk kemah keng waktu tu. Tapi anak-anak kita ni, warung kita ni dah, lama sore tu Muhammad. Pas kalau kita hamak dia, waktu pergi luar, dia fikir juga kata Muhammad kita luar, jangan hidup dalam Mekah, mana kita hamak je hidup dalam Mekah. Dia nak hidup mana ikut dia. Hak lagu ni pun ada orang akan lebih anterai lagi lagu tu. Sebab apa ya tak? Sebab Muhammad ni kalau kita hamba tubik pada Mekah, dia hidup mana pun bila dia orang dengar dia kecek, orang percaya selalu kat dia.
Mekah takut sampai gitu. Ya kecek orang dengar orang ha lalu. Bila kata ya kecek orang dengar orang ha, lama-lama banyak orang ha kat dia. Bila banyak tu ya mari serai kita kerana kita buat nyanyi kat dia. Negeri Mekah dalam kamu fikir lagu tu. Nah, lalu tu hak kau sendiri kata kita hamba waktu biasa duduk Mekah ni, ya wak boleh tapi ya jaga panjangnya. Mekah ni ada antara kenapa? Ya bimbing takut Muhammad ke ajak orang. Nah, bila orang tu ramai, Mekah ni ya mari serai kita pula. Jadi hakikat hak ya kira tu gitu sungguh. Hak ya kira tu kena. Nah, hak ya wicaya wikra tu gitu sungguh. Bila Muhammad gagah, Muhammad bermuka Mekah sungguh supaya Nabi duduk Madinah. Nabi duduk Madinah bo siapa 8 tahun ya. Bo kuat banyak itu ya. Nabi mai buka Mekah serai Mekah semula. Tak itu. Ya wikra kena dah. Nabi masuk Mekah boleh kata Mekah semula. Kenapa? Kerana orang tu ya ramai. Madinah semua orang tu ya habis. Mekah hanya tu tak ada lawan. Lalu tu Nabi klik berbuka Mekah tu. Hak ya wikra ni kena. Lalu tu betul saya dia, kita bunuh senang. Nah, duk jatah dah duk tebel tetok dah ada adik, tebel umbi selalu. Ke tebel umbi. Malam tu, malam orang Mekah nak tebel umbi, hak nak 1000 masuk bunuh Muhammad tu, kena ke malam Jumaat 27 bulan Safar. Belum bulan Rabiul Awal. Tapi Nabi tu baik berkata yang mati gitu, Tuhan suruh Jibril tahu kan Nabi Muhammad dah suruh Nabi tu baik pada Allah tu lalu lah. Malah itulah hak Nabi tu baik pergi cari Abu Bakar. Hak dalam sejarah kata Tuhan suruh Nabi baca waja'alna min baina aydihim tu. Malah tu hak tu malam Jumaat. Malam Jumaat 27 bulan Safar. Nabi tu baik situ Nabi pergi cari Abu Bakar lalu. Kenapa? Kerana dua orang ni ada Abu Bakar tu tanya sama dah. Bila lagi nak pergi? Nabi pergi cari dia. Sebab Nabi pun biasa kata, bila jadi hijrah bila, insya-Allah Tuhan pilih murah jadi sahi bagi aku. Nabi cari ya, Nabi wayak gini-gini, Nabi tanya ke, asuh patik, mu nak jadi tak sahi ku nak pergi? Abu Bakar kata, na'am dia nak jadi sahi. Tu Nabi pergi. Pergi situ je kecek kira dah lah. Dengan Abu Bakar nak pergi duduk mana, nak pergi selalu kan, nak ngelik mana. Ayah kecek dua orang tu, maka di antara Nabi duduk jemuk kira dengan Abu Bakar tu, keputusannya kita tak boleh pergi selalu. Kalau kita pergi dua terus pergi direct lalu, nah jaya kita tak ada lepas dengan Mekah. Kenapa? Kerana malam ni orang Mekah duk dikau kuda. Nah, bila masuk tengok tak ada, ya tak lari, ya pakak orang kena cari kita. Pak cari ni kita tak ada lepas kerana esok dia pergi, kita jalan tu makna kena temu dengan orang cerak. Lalu tu Nabi tu mati kata kita nusuk sini kerana sini ada tempat boleh gelinding hak dalam gua so tu. Ya padahalnya gua so ni bukan gua yang orang duk buat amal sebagai gua Hira dak. Gua Hira ni ya bagi satu gua hak orang Quraisy tahulah kau katanya gua Hira di Jabal tu tempat orang dulu-dulu duk tapa duk buat amal ibadat ya tahu situ. Hak gua Hira hak Nabi timur wahyu tu dah. Nabi duduk situ tu pun kerana tok nenek dia apa biasa duk buat amal ibadat dia gua Hira. Kerana gua Hira ni ya ruah, ya jadi boleh orang masuk duk buat amal. Dah, ada apa gua so ni? Hak ni mudah atau bukit orang tempat duduk dak. Cumanya batu ada lubang, kalau masuk tu telus sangat dua orang. Ada gitu ya, panggil sepik lah. Sepik. Bukan tempat buat amal ibadat dak dalam tu. Tapi Nabi pergi berhenti, pergi menusuk juga. Pergi musuh juga. Lalu tu naik pergi malam Jumaat pergi situ lalu dah. Padahal tu ya bukan tempat orang duduk, ya selarak dengan batu dengan apa. Hak tu Abu Bakar masuk dulu, dan sampai sana Abu Bakar minta tanya masuk dululah kerana dia bimbang takut ada gapo-gapo. Kalau nak kena ya dulu dah. Masuk simpai batu simpai apa tu. Engkau diketik oleh semut kedah tu kerana duk kerana duk akik batu nak simpai supaya Nabi kita boleh masuk duk le tu. Tuhan Nabi duk. Maka Nabi duk situ tu malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. Dah. Jadi malam Senin tu mulai turun tu baik. Jadi Nabi duk malam Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 malam. Malam Senin itulah baru Nabi tinggal bumi Mekah sungguh. Hak tadi itu tinggal rumah. Ulama tarikh katanya kharaja ataupun kharaja Rasulullah min Makkah al-Mukarramah
yaumil isnin, iaitu malam Isnin, wa dakhala Madinah yaumil isnin. Katanya Ibn Abbas, Nabi tinggal tanah Mekah ialah kena ke malam Isnin, Nabi masuk bumi Madinah kena ke hari Isnin. Jadi di malam Isnin tu hak kata turun tadi tu, turun je basuh tu malam Isnin. Di sapa di Madinah, sapa di Kuba tu senang juga. Senang juga. Tapi hak senang Nabi tubik di Mekah ni kena bermolek dengan 1 Rabiul Awal. Sehari bulan Rabiul Awal. Bukan kata Nabi hijrah bulan Muharram tak. Walaupun kita duk sambut, duk kecek, duk banjai, duk sambut satu bulan Muharram pada satu sambut hijrah bulan Muharram tu bukan tanda kata Nabi hijrah bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Tapi orang tak kecek hijrah Rabiul Awal. Mana orang kecek sama hijrah Rabiul Awal? Bulan tu. Oleh kerana Rabiul Awal ni pun bulan beranak Nabi Muhammad pun bulan tu juga. Maka didulukan beranak Nabi Muhammad, lalu itulah bulan Rabiul Awal kecek hama duk Nabi. Pada hijrah pun hak tu juga. Sebab apa kecek hama beranak Nabi? Kerana beranak ni lebih penting daripada hijrah. Hak ni hak ada, hak ni daripada tak ada pada ada. Daripada tak lahir tah dunia Nabi. Ambil hak tu dulu cara. Tu dah. Lalu tu dicarakan hijrah pada bulan Muharram. Kenapa? Kerana ada hubungi di antara 1 Muharram dengan hijrah. Hubungi mana? Hubungi qada kata tahun hijrah. 1 Muharram tu tahun baru hijrah. Di tahun baru hijrah tu lah orang ambil kecek cerita hijrah tu. Padahalnya diri hijrah tu bulan lain. Bukan sakut dengan bulan Muharram tak. Ia sakut dengan tahun je. Tahun amul jadi tahun baru Islam. Ataupun ia sakut dengan hijrah ni tahun baru hijrah. Lalu tu ambil cara hijrah. Padahalnya Nabi kita hijrah bulan Rabiul Awal. Yang panggil titik ataupun cuk hak kita main cara hijrah pada bulan Muharram ni ialah kerana tahun baru hijrah. Situ ya. Tahun baru hijrah, bukan katanya tak boleh hijrah dah. Di sini banyak juga orang tak khabar, banyak juga keliru katanya boleh Muharram lah boleh hijrah Nabi kita. Itu salah amat besar lagu tu. Dibuka kitab mana tarikh muktabar boleh Rabiul Awal semua. Jadi Nabi jalan ni mek dia tubik di Mekah sampai sana tu 15 hari. 15 hari. Jadi mek dia dah malam senang yang kedua tu duduk tengah jalan lagi. Buat senang yang 3 pagi, senang hak yang 3 tu baru Nabi masuk Kuba. Jadi 3 kali senang lah. Tubik pun senang, sampai ke sana senang yang 3, bukan senang yang kedua. Bukan senang yang kedua je 8 hari itu dah. Tu senang yang 3. Tu. Lepas tu Nabi tubik di sana tu nyata kata hijrah ni ialah 1 Rabiul Awal. Kalau kau tahu tak turut orang Mekah dalam tarikh bahasa Islam kat tahun yang ke-53 beranak Nabi Muhammad. Tahun yang panggil fil amin salasa khamsin min miladi. Yang panggil tahun yang ke-53 daripada beranak Nabi itu kecek bahasa kita tu dalam umur 53. Ya masa tu orang Mekah ia tak kira, tak pandai nak kau tahun apa ni? Tahun Masehi ia tak pandai juga. Tapi setelah kita hitung kata kau hijrah Nabi itu tahun putih tahun berapa? Ustaz dia hitung katanya masa hijrah Nabi Muhammad tu jatuh dalam tahun 923 miladiah. Dalam pi Raji Sibsana Kris Sakarat. Kris Sakaratnya Raji Sibsan tu yang panggil tahun hak Nabi kita hijrah. Lah ni Kris Sakaratnya berapa? 2013. 2013. Sampai sana lah ni dah. Lepas tu ustaz kira juga. Kau katanya kau masa Nabi hijrah tu tahun putus sakarat ni berapa? Ustaz dia kira tengok masa berlaku hijrah Nabi Muhammad hak katanya malam senang dalam umur Nabi 53 tu jatuh le tahun Buzan ni putus sakarat ni 1121. Lah ni 2550 ni. Masa Nabi kita hijrah tu orang sini duk agama Buza lama dah. Agama Buza tu duk ada apa ni, ada itipu kawasan ni banyak dah. Walaupun Buza tu beranak di dalam India, tapi kawasan Asia ni
itipunya habis. Mek di India tu mari siapa ke Kampuchea, Vietnam, siapa ke ada kawasan itu siapa ke Thailand, siapa ke tanah Melayu ni pun buza ada juga masa dulu. Nah, mari pergi kawasan ni. Katanya kah Nabi hijrah tu ia dek tahun apa ni? Dek tahun 1121 dah. Makna orang sini tu dek ke mahkam dah nak agama berala masa dulu. Siapa kawasan mana kok nak kausi Tamrak kok Legor kok mana tu kan? Masa Siwicai masa mana tu? Masa Raja Melayu dah Siwicai tu. Siwicai ni yang panggil Sriwijaya ni orang Melayu kita. Nah, orang Melayu Sriwijaya tu bawa agama Buddha. Tapi orang siap panggil Siwicai. Siwicai ni kena ke Sriwijaya. Nah, raja besar juga masa dulu dalam kawasan Semenanjung Tanah Melayu. Kita baca sejarah. Nah, kawasan Tanah Melayu yang besar Siwicai. Jadi naya masa tu orang kita tu agama Buddha. Di sinilah yang kita boleh tahu kata kalau Nabi tak hijrah kita sini agama gapo. Ini kita nak tengok kata jasa hijrah ni kita boleh gapo hijrah ni boleh tahu. Nah, Nabi hijrahnya ialah dalam umur 53, dalam hasusah payah Nabi hijrah gitu kita kata kejap mudah kata 50 mati dengan hidup. Kenapa? Kerana orang Mekah ni turut cari. Turut cari ni perakak pula siapa dia boleh ingat Nabi Muhammad hidup baik mati baik 100 ekor unta. Jadi mudah-mudah kata Nabi itu 50% hidup 50% mati. Karena agama tu. Maka sebelum sikit Nabi nak pergi tu nak yak tanya ketika ia cari dia, ketika ia hantar ke Mekah pakat cari tu, bila ia cari semua tak jumpa, ia pun pelik juga. Nah, orang Mekah ni pelik juga. Gano ni tubik semalam. Nah, ganyang habis tu tak temu juga. Ia pelik. Tambah daripada pasir dah. Daripada pasir ni ia kena mudah nampak lah. Ia pun wikrak boleh. Tubik semalam ia tanya pukul apa? Dia tengok Muhammad tak ada. Boleh kita kata pukul 2 tak ada. Pukul 2 sama tara cerah sama tara ya kira poje. Ya kam nuan boleh kuatu jalan poje sampai sakat mana orang masuk jalan belakang. Tak ada. Ya agak boleh kata tubik pian ni tak boleh kira dah kawasan tu ya. Nak lebih dah tu tak boleh dah. Jalan kaki. Apa ia cari tak temu? Diri cari tak temu ni pun. Nah, ia fikir juga Tuan Muhammad ni nusuk dari Mekah ni cerak. Ia fikir gitu. Sebab apa? Sebab tak jumpa cari hantar dari Mekah semua keliling kalau pak segi ni cari tak jumpa. Nak pergi lebih dah tu tak boleh dah. Jalan semalam nak pergi sampai satu batu mustahil tak boleh pergi. Nah, tu. Pada jumpa juga ia peserut kata Muhammad duk nusuk dari Mekah ni. Ia serut gitu kan. Lalu tu ia boleh-boleh jalan kelik, ia suluh juga. Mana hak nampak boleh nusuk dari Mekah. Sebab tu Abu Jahal tanya Asma. Abu Jahal tanya anak Abu Bakar, aina abuka? Pak mu kano ya kita tanya. Jadi Abu Bakar tak ada, Muhammad tak ada. Ya kita tanya Asma anak Abu Bakar, ayahmu kana? Dan mana ayah tak tahu. Tak tahu. Ya pun nak tapa agak dah. Tapi boleh kena retina, ya ludah aliu tak semak tu. Tu ludah. Tak tahu juga tak saja tak seroyak. Ya tahu kata Muhammad tak pergi jah Abu Bakar. Tapi dalam hijrah semua ni orang le Mekah wala Hamzah wala Abbas, orang hak beriman dah dengan Nabi Muhammad tak tahu tak Nabi duk mana. Orang tahunya keluarga Abu Bakar. Puak umah Abu Bakar tu tahu tak Nabi duk mana. Yang lain lagi tak ada apa yang tahu. Seperti Hamzah pak dara dia. Tak tahu Nabi duk mana. Nah, Abbas tak tahu duk mana. Orang masa tu tak ada juga dah. Orang jadi Islam tu tapi Rusia ni tak ada yang tahu. Malaikat keluarga Abu Bakar yang tahu. Karena Nabi royak situ. Nah, lepas tu bila dia cari tak temu, dia suluh tengok le Mekah mana nampak tempat nusuk. Dia suluh tengok nampak. Takut Muhammad duk selik lagu wasa tu. Dia fikir juga lagu tu. Ya agak juga takut Muhammad duk nusuk situ, lain tak ada dah ni, tempat boleh nusuk. Lalu tu dia pergi cari juga. Ya pergi fak ya tak duk syuak dah sini dah, lain tak ada dah kerana apa kita gaji habis tak ada. Duk tak bukit ni dah. Ya naik ngapa pedang ngapa naik gitu. Hak sini hak itu hai tolong tak rupa mukjizat sungguh ni. Nah, tu hai tolong kata hai tak beri pertolongan dengan cara orang ibgat.
dengan cara kalau asal adat tu gak, ia kena temu cerak dah, kena tuju situ dah, dia cok dah kata duduk dalam tu. Tapi dengan pertolongan Tuhan ni, Tuhan boleh balik hati orang. Nah, jadi mungkinnya manakala pertolongan Tuhan ni tak tahulah kata Tuhan suruh serta merta tu wibu pati giduk situ, wak saya laba situ tu, kah masa dia mau ketusai nak pergi ke, ataupun Nabi pergi duduk tu pakai burung dan saya laba pergi wak situ selalu. Ustaz reti kata hak ni boleh jadi Tuhan tu perintah saya laba wak sarang setelah mereka itu berasa nak pergi. Nah, ataupun bupati gengerai tu setelah mereka itu berasa nak pergi tengok situ. Sebab apa? Sebab belum dah tu semalam 2 malam tu anak Abu Bakar orang awak pergi makan ni situ. Anak Abu Bakar orang naik makan ni, naik susu, naik air, naik apa. Jadi kalaulah bupati, kalau saya laba tu Nabi masuk ya karuk lalu, ya cari dia mau tu baik makan ni, nak masuk di makan ni tu nak lah ke mana. Mesti kena cari betul lah. Hak ni Ustaz Ti kata Tuhan suruh laba wak sarang tu perintah situ setelah orang Quraisy tu ada perasaan kata kita tengok situ. Tu. Kalau belum dah tu ya kena cari kerana Abdullah duk naik sama. Abdullah anak buaka ni wak naik makan ni, wak naik gapo, bermalam wak pergi, bermalam wak pergi. Jadi artinya kalau saya laba bah kata wak bah Nabi duduk katuk lalu gak, ya kena cari apa tu nak Allah tangan mek kene wak ana, wala tak setubik pun. Tapi kita reti kata bah orang Mekah ada fikir kata nak pergi tengok situ, Tuhan sang perkara ni buat gini-gini jadi. Lalu tu bah dia naik kita tengok, naik duk ada harapan tetap kata ada bagi siapa dekat nampak burung duk cokong ngeri galik dah. Pan nampak laba pun, sari laba pun penuh molek tak ada cari, tak ada tugas apa. Tengok situ ya, Tuhan balik hati katanya, oh bakal tak ada lain ini dah. Balik haru dah. Tak ada Muhammad dan kelada kan. Kaya masuk saya laba ni cari ya masuk. Ataupun bupati ni ngaduk gerai kalau orang tak ada dalih. Dua perkara ni yang menyebabkan orang Quraisy tu putus harap kata tak ada dalam tu. Jadi naik dak jengok dak tengok dekat pakai paling turun. Ini yang panggilnya pertolongan yang amat besar daripada Allah Taala kepada Nabi Muhammad. Sekiranya kalau tak ada dua perkara ni, nascaya mereka itu jengok kepala nampak syirak dah. Ni yang panggil satu pertolongan yang terbahasa pada mukjizat. Nakwi Nabi kita terlepas daripada apa ni, daripada orang Quraisy tu naik. Di sini nak tahu kata kita boleh kapal dengan hijrah Nabi peti sara mana dengan kita tengok takdirnya orang Quraisy tu naik jumpa situ ya kena ikat nak taruh dah kerana mati dia nak bunuh. Takdir Muhammad hijrah tak berjaya, boleh ikat dah Quraisy bunuh dia, Islam tak pergi sampai Madinah. Takdir saja ni bagi kita tahu kata kita boleh gapo. Padahal benda hak jadi itu bimasyiatillah dah. Tuhan tadbir syak dah. Cuba sakat tu nak lepas tak lepas Tuhan syak dah tu. Tuhan takdir belaka dah lagu tu. Tapi kita buat takdir kata kalau Nabi tak jaya, apa nak jadi kita sini? Kalau Nabi tak jaya agak maknanya Islam suk sakat tu. Suk sakat Mekah tu. Kalau ikat dia ya bunuh situ, Islam tak ada lagi Madinah. Sakat Mekah ni, ahli sejarah para ulama kata Nabi Muhammad tidak ada kejayaan di dalam dakwah Mekah. Tak jaya Mekah, tak ada sebagai anak, tak ada sebagai kejayaan. Orang turut-turutlah, tapi persenya sikit turut Nabi Muhammad. Sehingga Nabi tidak ada anak sikit buk dalam Mekah nak sangkan apa tak boleh. 13 tahun Nabi duduk dakwah Mekah tu dah. Orang turut tapi turut orang rendah-rendah, orang miskin, orang pukara, orang hak tidak ada anak dalam kampung. Sebab tu Nabi dia nak tegah berala tak boleh dalam Mekah. Nabi duduk 13 tahun tu padahal Nabi menetai lari semua berala. Nabi lari semua berala. Tapi apa Nabi tak boleh berala, jadi tak ada lalu. Nak buat tak boleh masa tu. Berala penuh 300 ni puluh ekor berala tepi Kaabah tu kan. Jadi Nabi pun nyelik ke dalam tu. Nak ambil tahu tak boleh kerana tak ada kuasa. Lari orang tak boleh sembah berhala. Hak ni sebab tu Nabi kata dalam hadis yang Nabi kata
iza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fa bilisanihi fa illam tastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Nabi kata bila kamu tengok satu benda munkarat, benda maksiat, benda mungkar, Nabi kata falyughayyir biyadihi, hendaklah kamu ubah, kamu beki, kamu alih dengan tangan kamu. Fa illam tastati' fa bilisanihi, mudah kuasa awak dengan tangan, awak dengan lidah, kata lagi deh. Apa ilm tastati' fa biqalbi, kamu tak kuasa nak lari, kamu teguh dengan hati. Tapi Nabi kata wazalika adaful iman, hak teguh dengan hati itu orang yang iman dhaif. Lalu tu Nabi kita tengok sini, dia tahu kata berhala ni benda mungkarat, benda mungkar, benda tak ada molek, tapi Nabi nak ubah tak boleh. Nak ubah, nak alih tak alih, nak sangkawi orang pakai alih tak alih, orang Islam hak turut tu orang torok saja nak kita alih berhala, tak ada beralih dari Mekah dulu. Tu dah. Lalu tu Nabi ubah dengan mulut saja lari tak alih ni, tak alih sebuah berhala, cabut tubik berhala dalam hati, dia panggil tegah dengan perkataan saja, nak ubah tak alih. Tapi manakala Nabi kuasa, ada amanah, bahawa Nabi hijrah duduk Madinah, bahawa Nabi boleh kuasa orang turut yang ramai, boleh sangkan apa, Nabi masuk ke atas Mekah, Nabi sang lalu sehalih kan berhala tu. Nabi sehalih ubah berhala ni waktu baik habis je ada sabut tak payah berhala. Boleh buat kan apa? Karena kuasa. Hak ni yang panggil fal yughayyirhu biyadih. Bila kuasa dah benda mungkar boleh ubah dengan tangan. Tak kuasa dengan mulut pun kena lagi. Dek dia tak boleh. Ar-ridha bil maksiyati maksiyatun. Redha dengan maksiat, maksiat sampai kita. Tak? Redha dengan maksiat, orang buat maksiat kita tak nak tegas ke apa. Nak ubah dengan tangan tu tak boleh dah, nak kata dengan mulut pun tak berani. Orang lain ni hati pun tak ada tegas ke mana, tamada gitu. Jadi Nabi kata maksiat sampai kita, redha dengan maksiat, kita pun maksiat supaya buat dah. Supaya buat dah kerana maksiat kita tak ubah. Nah, kita kena ikat juga. Kada kata wala peduk kita rumah kita ekalah, kita tak cok, kita tak tuju benda ni. Nah, tu yang panggil lepas dah daripada kita buat maksiat. Supaya Nabi itu ya tekih, ya lari dengan mulut dia ya. Dan ya kuasa bila ya buat sesuatu, nah, berkuasa ya ubah waktu baik bala dicim banyak dalam Mekah tak ada bala sahabat. Ini kata dia main gitu. Nah, kata dia. Habis. Lepas tu ustaz katanya kalau Nabi itu kena igat atau bunuh dari Mekah, Islam itu tak sapa Madinah. Nah, bila Islam tak masuk Madinah, Islam tak sapa kita sini. Islam tak sapa juga. Kerana apa? Kerana Islam ni tempat berkembangnya di Madinah. Di Mekah tu kita tak harap ke Mekah tu. Tak sakat tu ya. Nak gerak tak boleh, kaku bih dalam Mekah tu. Sebab tu Nabi suruh pergi ke Habasah, pergi ke mana tu, kan apa? Kerana dalam Mekah tu kaku, tak boleh buat apa. Bahawa Nabi hijrah duduk Madinah, orang Madinah pergi sambut tepuk start ayat tadi, Nabi boleh sebar Islam bebas malah. Nah, boleh buat sangkung menjadi masyarakat Islam. Boleh kau ramai tu Nabi kelik buka muka semula. Berkuasa tu kan apa? Orang ramai tu dia kelik serai muka mula, boleh dia kelik. Jadi Islam pun kau besar lah. Nah, engah siapa pak kita ni, hak ni sebelah Asia ni. Nah, Asia ni daripada Nabi Muhammad ya sakat Madinah saja ya. Bos sahabat Sayyidina Umar ni siapa Baitul Maqdis, siapa Iran, mari sebelah Asia kita. Di Iraq sebagai pusat perkembangan, maka kita adalah Asia ni daripada orang-orang negara Iraq lah mari kawasan tanah Melayu ni. Dulu ya Iraq ni tempat pusat besar. Nah, Baghdad. Maka orang Baghdad lah duduk negara dalam Asia ni. Lalu tu Islam masuk pak kita melalui pelabuhan kut tepi laut. Sebab tu negeri Thai ni kawasan mana tak ada pekalan Islam tak banyak. Kut tengah-tengah. Praktik Thai lepas tengah sikit. Islam tak ada. Tapi mari kut semenanjung tanah Melayu ni. Kut Melayu kita, kut Tani, kut ni, kut Malaysia, kut Melaka tu ya pelabuhan dah. Kawasan itulah yang mula munculnya Islam dalam kawasan Asia Tenggara. Orang neko. Jadi pucuk situ tu ialah kerana Nabi jaya hijrah dan kejayaan dia hijrah tu jayalah kerja dia di Madinah. Kalau tak jaya jadi panggil Islam pun tak sampai kau ni.
Bila Islam tak sampai kot ni, gambaran kita senilah mana? Gambaran kita kah masa Nabi dik hijrah tu, tok nenek kita kot ni agama Buddha. Agama Buddha lah kah? Buddha ke Hindu ya. Asia ni Buddha ke Hindu masa dulu. Agama Hindu pada, agama Buddha pada. Pak kita. Nah, karena apa? Karena iktipun daripada India ni tu mereka ni. Ya India ni yang panggil umat yang masa dulu kat yang panggilnya kuasa lah. Nah, orang maju dulu India ni. Sebab situ sebab tu ya jadi agama Buddha tu banyak pakar, karena India dengan Cina ni dia panggil satu umat yang apa ni, yang dulu yang maju dah hak lain. Umat maju dah hak lain masa dulu. Hak lain tu maknanya hasil daripada India dengan Cina semua. Lalu itulah manakala India agama Buddha, maka orang ke belakangnya pergi Buddha tu situ habis. Ya sejarah main lagu tu. Nah, sebab tu ya Rusia ni kadang-kadang tambun dia pergi di India lagi. Tambun dia pergi India lagi. Ustaz klik Mekah apa ni? Berhenti di Delhi. Banyak orang temu orang India, orang Sia, orang Tino, kecek-kecek main anu. Mai tambun dia. Mai buat ibadat di India. Kenapa? Karena tempat asal situ. Mai buat ibadat di India. Ya duduk di batik tadi, di India lagi buat ibadat dia. Buat ibadat. Lebih daripada apa ni, Bali lagi lah. Bali ni hadak nu hak sah. Ya pergi di India orang Sia. Karena apa? Kerana tahu kata agama Buddha ni lahir situ. Lepas tu Ustaz Serut kata, kalulah Nabi hijrah tak jaya, maka tok nenek kita duk pakai agama berhala situ. Bila tok nenek agama berhala, Islam pun tak tersebar, anak cucu pun berhala situ. Gambaran kita. Jadi maknanya kalau tak jaya hijrah, kita pun wa'emo agama berhala, wa'emo agama Hindu. Bila mati dalam itu, dia panggilnya mati dalam Hindu, mati dalam agama Buddha, dia panggil mati dalam kufur. Jadi mati dalam kafir lah. Di sinilah panggil mujur Nabi kita tu jaya oleh hijrah, yang kita ni boleh beragama dengan agama Islam. Jadi Serut kata yang kita hasil daripada hijrah Nabi, iman dan Islam yang kita boleh. Walaupun kita duduk sini, tapi kita boleh dua perkara tu. Kalau Nabi tak ada berani susah payah tu, cahaya Islam tak sampai, iman pun kita tak boleh pakai. Jadi dia panggil benda ni benda hak samkan tisu bagi kita. Kalau kenapa? Kerana iman inilah benda yang menentukan kita surga dan neraka. Benda tak jual kedai, dan benda nak menentu untuk nasib kita. Matilah iman, orang ni masuk surga, matilah kafir, kekal neraka. Maka siapa dia jaga benda ni? Nabi Muhammad lah, orang hak sabar mula-mula. Jadi Serut kata, kalulah Muhammad tak berjaya mati di Mekah, nascaya benda ni tak tersabar siapa. Yang panggil takdir. Benda hak sebenarnya Tuhan tu tadbir siap dah. Tuhan qada siap dah. Walaupun Nabi orang likung lagu mana lepas berat, kerana qada Tuhan lagu tu. Tuhan qada nak jadi baik ni dah. Tapi kita kena takdir. Bagi kita boleh katanya, moga ni kita boleh. Supaya kita takdir kata 4 lagi naik, wak 8 naik, wak naik, wah apa ni, wah parah, wah apa. Kalau tak naik tak jatuh kat ni. Jadi bahawa kita jatuh tu je buat takdir. Kita naik kita dah jatuh, patah tangan. Pak kita takdir pandang awak lapar dah, tak naik dah apa, tak naik tak jatuh. Takdir saja ya. Padahal tu hai kata siap dah benda tu. Dah tu. Tu hai kata siap dah, kata hari ni jatuh hak kayu patah tangan. Lalu tu kita wasa nak naik. Tapi kita ada kena kata pandang awak lapar wah muka tu dah. Kau tak naik tak jatuh. Gitu sungguh. Kalau tak jatuh. Tapi nak tahu kata awak apa ya tu? Sebab kita tu naik. Kena takdir tu. Bahan nampak kata kalau tak gini. Sebab ni. Kita takdir. Kalau Nabi tak jaya, Islam tu tak sampai sini. Padahal benda tu hewan syak dah kejayaan tu. Tu benda boleh kita. Orang Madinah boleh ke apa? Orang Madinah lah orang yang dapat pedah banyak daripada Nabi hijrah. Kerana Nabi hidup situ, ialah orang yang mendapat buah yang paling banyak bagi dengan sebab kejayaan Nabi hijrah. Di antaranya apa orang Madinah? Hak serta merta hak orang Madinah nak buat tak boleh. Orang lain usaha juga nak berjaya perkara ni, tapi buat tak jaya. Nabi pergi buat berjaya.
gapo dia? Iaitu Nabi baik di antara orang Madinah duk kelahi. Mula-mula hijrah tu belum Nabi pergi Madinah ni, jadi orang duk rengan dah kan Nabi kata Madinah ni ada dua puak. Ada puak Aus, ada puak Khazraj, ada dua puak. Aus ni Arab juga, Khazraj pun Arab juga. Dua-dua puak ni upaya daripada Yemen, mari di Yemen mai duk Madinah, mai duk kerja Yahudi Madinah. Jadi khali jadi puak Yahudi. Tapi Yahudi ni ya tak sewi orang Arab tu menyatu waksa tak boleh dah. Lalu tu ya wak pecah. Orang dua puak ni jadi tak iat pecah. Jadi balah siapa pergi sama orang Aus orang Khazraj. Padahalnya orang ni mari di Yemen kedua, upaya daripada Yemen. Lepas tu bahawa Nabi reti situ. Nah, Nabi baik orang ni. Bahawa Nabi sapa Madinah. Kelimah, 2-3 kelimah Nabi kecek. Mula-mula Nabi sapa Madinah, Nabi katanya, ya ayuhan nas ibsus salam. Ni kat masa Nabi sapa hari sunnah pagi tu. Orang pakai duk likung Nabi Muhammad. Supaya kita hidup Mekah 40 tahun paklik likung dah orang dah. Nah, orang likung Nabi Muhammad nak tengok rupa dah ke mana. Supaya kita duk Mekah lama-lama budak-budak pun kenal nama tu tak klik-klik dah. Klik tu kat yang pakai likung kita. Ni pun likung Nabi. Nabi kecek ya ayuhan nas hai manusia semua ibsus salam hendaklah kamu wisalah semua. Mulai hari ni ucap salam assalamualaikum assalamualaikum. Padahal beliau tu Madinah tak ada kalimah salam. Tak ada. Yang kedua Nabi katanya wasilul arham, hak muduk kelahi muduk balah dak tegam hubur rahim semula Nabi kata. Nah, dua. Yang ketiga Nabi katanya wasallu bil laili wan nasu niyamun, musmaye malai kata padahal orang duk tidur. Orang mati tidur kamu bangun semaya malai. Tiga perkara ni Nabi kata mula-mula. Lepas ada tu Nabi usaha baik. Setelah wisalah syahadah Nabi baik kira-kira kamari, maka baik di antara Aus dengan Khazraj. Baik sungguh. Diri baik sini dah jadi sangkung Madinah tu, masyarakat Madinah jadi jadi Islam mulai sebab Nabi nak. Yahudi pun maknanya ada katub dengan apa ni? Dengan Yahudi. Manakala mereka itu baik dan Nabi suruh apa ni? Suruh kerja suruh nane kata nah, tak sewi gantung dengan apa dengan kali Yahudi. Tak sewi Yahudi jadi tokai tu Nabi suruh orang kita nane nah. Jual beli kata maka orang Madinah pun turut Nabi buat hak nane lepas tu jadi beli pergi mari engkau apa ni engkau orang Islam kita tu boleh jadi tokai besar-besar. Yang paling besar sekali nama Abdul Rahman bin Auf. Nah, Yahudi pun ekonomi kau jatuh. Maka dengan sebab tu ada orang yang tak puas hati dengan usaha Nabi Muhammad. Mana tak puas hati? Tak puas hati itu ialah dengan sebab usaha nak baik ni dia cuba dah nak buat, tapi orang tak terima dia. Bahawa Nabi Muhammad baik usaha sini, orang aku hak Nabi Muhammad. Lalu tu timbul tak puas hati, mai percaya dengan perkara tu, cari puak juga buat tak kenakan Nabi, maka Tuhan sifat orang ni orang munafikun. Timbul munafik sebab tu. Nah, jadinya munafik sahih apa? Sahih Nabi damai orang Aus dengan Khazraj dan Abdullah bin Ubay ni orang ni pun orang Madinah asal orang ni. Asal orang Madinah. Dan dia usaha nak baik dua puak ni tapi orang tak terima usaha dia. Muhammad mari puncak Mekah perak takut duk tak ada sebulan orang yang berat atas usaha dia. Abdullah ni lahir tak fahati. Ya seorang tak lagi kena cari puak pula jadi benci dengan Muhammad. Tani sifat tu tani sifat ni, maka Tuhan sifat orang ni orang munafikun. Jadi timbul munafik tu tak fahati dengan Nabi. Payah nak zahir kata ya tak bimi, ya tak berani muka ya sikit. Nah, depan wak baik dengan Nabi, belakang tu dia melahirkan kafir. Tu Tuhan tak nama orang praktik ni, padahal hakikatnya kafir dah, tapi Tuhan tak bagi kafirun, Tuhan istilah kata munafikun. Tuhan tak nama suku sakat. Orang jenis ni jenis depan Islam belakang kafir, Tuhan tak nama munafikun. Jadi munafik ni hakikat kafir lah. Nah, hakikat dia tu kafir lah. Walaupun satu tika ya semaya dengan Nabi, satu tika ya baik dengan Nabi, dan Nabi ada gak ya depan baik mana lah. Lepas dah tu gak ya kupu dengan Nabi, tapi tu sifat atau munafik. Karena apa? Karena zahir Islam susukkan kafir dia.
Timur munafik sehingga dia tu mendirikan satu masjid suku untuk nak pecah belah orang Madinah. Siapa kaya awak masjid suku, cari puak, cari ansar, nak rana wi orang tu Muhammad wi tak ia pecah belah, dia diri satu masjid di Madinah. Nama Masjid Dirar, kata Al-Quran ada ayat Masjid Dirar nama dia dah. Awak masjid sudah siap, suh Nabi pergi semaya, tapi mujur Nabi tak pergi. Suruh Nabi semaya, Nabi tak pergi ni bukan tahu kata tujuan tu Nabi tak pergi tu kerana masa tu Nabi duk sibuk nak pergi pergi Tabuk. Dia duk panggil Nabi pergi semaya, ya Rasulullah, marilah semaya sujud kami buat ni kerana nak perkemahkan umat Islam Madinah. Nabi kata insya-Allah dah. Lah ni dia duk sibuk siap pergi ke Tabuk. Nah, insya-Allah kelik Tabuk ni Nabi nak masuk semaya lah. Lepas dah tu Tuhan rayakan Nabi kata masjid ni ya awak kena tujuan lain. Lalu tu Tuhan sifat Al-Quran Masjidun Dirar. Jadi Masjid Dirar buat kerana nak ta'yid umat Islam di Madinah. Lalu tu Nabi buat tahu situ, Nabi suruh sahabat dia bakar api tahu siapa situ. Masjid Dirar ni dekat-dekat. Jadi kita turut orang lama kat tak ada siapa dia boleh rayak duk tuju mana Madinah. Orang lama-lama pun tak boleh rayak Masjid Dirar sini, tak boleh rayak. Kerana apa? Kerana Nabi itu manakala Yusuf bakar tu, Nabi sudah tahu siapa. Dak orang pun tak boleh buat kecek cerita ni. Kerana apa? Kerana lenyap-lenyap lalu. Sehingga sampai lah sejarah pun rayak Masjid Dirar. Tempat mana tak ada dia boleh ci situ. Orang lama Madinah tak boleh ci mana. Masjid Dirar. Nyata tak ada. Tu jadi boleh Madinahnya ialah satunya boleh nyatu, yang keduanya Nabi suh nane, Nabi suh gapo, jadi haduk jadi kali Yahudi, jadi tak jadi kali Yahudi. Tu orang Madinah boleh pedah. Nah. Dan daripada hijrah ni juga timbul hukumnya banyak. Nah. Lahirnya hukum gapo-gapo ialah masa Nabi hijrah lah. Nah. Hukum jual beli, hukum ganda, hukum nikah, hukum talak, semua hukum Islam kita nak pakai ni ialah lahirnya masa Nabi duduk Madinah, kecuali semaya dengan berimeh tu akidah tu Mekah dah. Nah, akidah dia Mekah lagi Nabi kuat, lepas tu semaya hak Nabi surat Mekah. Lepas dah tu Madinah habis, wala puasa, wala zakat, wala haji, wala apa, semua berlaku Madinah. Terutamanya sakut dengan hijrah ni berlakunya semaya gaib. Semaya gaib ni ya tak biasa berlaku, tapi oleh kerana mati orang hak Nabi kita jasa banyak dengan Nabi semaya gaib. Semaya gaib ni punca dia tu ya belum daripada cerita ni, walau sahabat Nabi mati Mekah, mati mana pun Nabi tak biasa semaya gaib. Tapi kisahnya mati Raja Najasyi ni. Raja Najasyi ni raja hak terima orang Islam hijrah pergi ke Habasah. Nama dia An-Najasyi. Raja ni raja bagi negeri Habasah lah. Ni praktik Ethiopia lalan itu. Nama Najasyi. Maka raja ni kau masa Nabi suruh orang Mekah payuk pergi ke Habasah tu, dia ada dari agama Nasara raja. Agama Kristian. Habasah ni pusat perkembangan agama Nasara dalam Afrika dah lah. Tapi raja ni baik hak tu Nabi ingat jasa dia. Bahawa para sahabat tu nak duduk Mekah tak boleh, hak miskin nampak duduk kenyek demo kan, Nabi kata undur lah. Nah, kena undur dulu. Pak Nabi taujih Nabi undur hidup di Habasah. Tak apa Nabi nak buat surat ke raja ni. Lepas tu Nabi suruh Ja'far bin Abi Talib ni jadi wana. Dan ada 12 hari pergi ke Habasah. Tupai perahu orang Habasah main negara Mekah. Nabi buat surat sekeping hantar ke Raja Najasyi. Bila baca surat tu, ia pun benar we duduk di Habasah pada hayat agama Nasara. Nah, benar we duduk dengan molek. Ba demo nu dengan katanya boleh duduk molek Raja Najasyi pun terima we duduk tak ada gapo. Nabi hantar pula seorang lagi nama Amrin Ad-Damri. Atas Amri ni Nabi buat surat pula pujuk. Nah, ini surat dakwah ni. Nah, masa tunya Nabi buat min Muhammadir Rasulillah, bismillah pun tak ada surat masa tu. Buat surat wi kat Amri ni, pergi hala ke Raja Najasyi. Nabi ajak yang masuk Islam. Boya baca-baca,
Ya timur lalu bekat raja tu sute Afrika tu, sute negeri Habasah tu, ya jadi raja tu, ya timur lagi Islam. Kuat Afrika ni pada tu dah tahu Afrika Habasah lah maha amanah dah. Raksasa duk dia ya. Hak dak mari nak putus Kaabah tu Habasah lah masa dulunya. Ya ada amanah, ya negeri raksasa juga, gergasi juga dia tu dah. Kuasa. Tapi pada Nabi atas surat ni ya terima. Masuk Islam. Masuk Islam, ikat bai'ah dengan apa? Ja'far bin Abi Talib pergi tangi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Pari duduk situ kau ragah lagi raja seorang Islam. Duduk situ tu hak kita jadi masalah duk kena tengok gana boleh raja Najasyi tu Islam seorang dia, orang lain lagi menteri dia apa tu tak jadi. Hani satu panham lah. Bila kita bergerak cakluk tengok golek perkembangan agama ni, kita tengok dari sejarah perkembangan agama, manakala pembesar negeri mana tu turut, maka dengan sendiri dia yang bawah tu turut. Tak ada bakat, tak ada apa ni, turut perkembangan. Sama ada agama, sama ada mazhab, ya di sendiri dia. Supaya Mekah. Supaya Ustaz biasa rakyat, supaya Baghdad Iraq dulu setu tu, dia pakai juga mazhab Abu Hanifah lah Iraq dulu. Bukan Syafi'i dak. Iraq tu pakai Hanafi dulu. Tapi berubah daripada mazhab Hanafi ke Syafi'i tu ketika mana? Ketika Harunur Rasyid. Harunur Rasyid igat Imam Syafi'i. Dan igat dah tu duk suara lama Imam Syafi'i tu enggal lepas kelik. Lepas kelik tu Imam Syafi'i ni layak jadi imam. Raja apa berimam gaya. Mak berimam apa nak turut laksuk dia. Harunur Rasyid tu pakar hak apa saja yang dipetua oleh Syafi'i. Bila Harunur Rasyid tu turut Syafi'i, dak lama dalam Baghdad tu daripada mazhab Abu Hanifah pergi jadi mazhab Syafi'iyah. Ni cerita melagu tu. Ya dak bakat sekali. Dak bakat, tapi dengan otomatiknya manakala pembesar tu pakai mazhab mana, dengan sendiri tu rakyat jadi mazhab tu. Pak Iraq tu jadi daripada mazhab Hanafi jadi Iraq Baghdad tu pakai mazhab Syafi'iyah. Mulai pada Harunur Rasyid kerana Imam Syafi'i itu duduk situ. Lama mubah daripada Hanafiyah pergi ke Syafi'iyah. Sebab apa? Sebab raja tu pakai Syafi'iyah. Ini kaedah dia. Tapi bila kita tengok Raja Najasyi itu Islam, tapi kerana rakyat Habasah tak jadi Islam. Fikir tengok benda ni, ia puncanya boleh jadi Habasah bukan jadi Islam, padahal raja tu Islam. Kita tengoknya ada sahih dia. Satunya Raja Habasah yang masuk Islam dengan yang mati itu tak lama, tak ada nak sabar, tak ada 10 tahun. Kan? Ia panggil laksana kata tak ada nak Islam, tak ada nak kerajaan lain. Kalau ia bakat jadi lah, tapi ia tak bakat lah. Ia Islam mentara nak mengalir lagi kat orang, mentara nak khabar, mentara orang nak turut dia tu, ia makin masa juga. Bukan raja Islam hari ni, rakyat Islam habis ni tak jadi lagu tu. Ia kena ada masa dia. Pak Baghdad tak apa Harunur Rasyid duk Syafi'i duk lama. Ia kena pergi sendirilah. Hak ni boleh jadi dia Islam, lepas ia Islam tu tak berapa lama Raja Najasyi tu mati. Maknanya pengaruh Islam tu tak ada nak kerajaan, tak ada nak tersebar. Ustaz erti lagu tu, dia tak bakat dah raja ni. Jadi rakyat sendiri dia lah jadi sendiri. Tapi oleh kerana masa yang sempit, masa yang sebentar, dia tak ada nak berubah, tak ada nak sebar Islam, maka Raja Najasyi itu mati. Lepas dah tu kan, jadi Habasah tu berkekalan dengan praktik negeri dia panggil agama hak pacacat kat mananya agama Nasara lah situ. Lala ni agama Nasara lah. Kristian lah dalam Habasah tu. Nama Ethiopia, praktik Ethiopia. Habasah tu jadi Nasara. Karena apa? Kerana tak ada lama. Lalu tu Najasyi tu mati. Nabi tu ingat jasa dia banyak, satu baik ke orang Mekah pergi hijrah, dia pun masuk Islam. Padahal dia tak biasa jumpa dengan Nabi. Walaupun yang Islam, Nabi duduk Madinah, dia duduk di
di Habasah, maka dia ni tak jadi sahabat Islam. Duk masa Nabi bini dengan Nabi tak biasa jumpa, dia panggil bukan sahabat. Dia nak sahabat ni biasa jumpa sekali tak apa dah. Duk jah mana tak apa. Tak dia kata orang tanding seorang wisata. Orang tanding kita. Kalau Nabi Muhammad duk Madinah, orang ni biasa pergi jumpa Nabi Muhammad. Kelik duk sini tak jumpa-jumpa. Orang ni sahabat dia panggil. Sahabat. Sekali je. Dah sana Nabi semaya masjid Nabi, dia pergi semaya jemaah dengan Nabi. Dak jemaah pun dia dia salam dengan Nabi. Lepas tu kelik juga dak temu-temu. Sahabat juga orang itu. Dia ke ragu tu. Tapi walaupun duk masa tu lah dekat Nabi duk Madinah, misalnya dia duk di Yemen, nah, dia berimeh tapi tak biasa jemaah dengan Nabi, tak biasa salam, bukan sahabat. Masa tu lah hidup tapi tak biasa temu. Laisa sahabat, bukan sahabat. Dia syarat sahabat ni orang mana ada berjumpa dengan Nabi sekali dalam ciwik dia panggil sahabat semata dah. Sebab Ustaz tadi duk tanding tak apa, tapi dia pergi berjumpa dengan Nabi masa duk Madinah. Kelik duk sini tak temu-temu. Orang ni nama sahabat betul lah dia. Sahabat Nabi juga dia panggil. Tak gede kalau lagu tu. Nah. Lepas tu mati Najasyi ni khabar siapa di Madinah. Bersapa Madinah, Nabi ingat jasa ya banyak. Walaupun orang lain Nabi tak biasa semaya kau. Nak pergi dia nak pergi Habasah dak puasa jauh. Nah, jauh. Ya sore pun tak lagi nak ajak sahabat pergi semaya pun jauh. Lalu tu Nabi berangkat di Madinah, suruh tubik semaya gaib tah mayat Raja Najasyi. Semaya gaib mula-mula berlaku Nabi anuyak di semaya gaib ialah Nabi suruh semaya tah Raja Najasyi. Siapa kala ni boleh kita nak buat gaib ke atas orang yang mati. Ada pun syarat tu ya mai ke dia lah. Syarat kata nak gaib kena gini-gini. Hak ni ulama fiqh lah tolong perlah kita. Hak Nabi tu suruh sahabat tu semaya atas Raja Najasyi tu ya. Mari duk fiqh ya buat syarat pula nak boleh semaya 1 2 3. Ni fiqh lah mai ulah gitu. Mana? Di antaranya ya kata kena jauh. Syarat nak boleh buat. Bukan tanya duk cerai ni dah mati jalan tu malah nak pergi buat gaib tak boleh. Nah, mati tani tu malah pergi pakai buat gaib sini tak boleh juga. Nah, ya ada syarat dia. Di antara syaratnya satunya jauh. Jauh ni naik kerana jauh apa kelu. Tengok lepekah Ustaz baca dalam apa ni? Dalam fiqh sunnah tu dia kata jauh ni pada uruf. Pada uruf ni maknanya kena kembali ke orang ramai. Orang ramai peramu kata sini situ tu dekat lah ni dulu jauh sungguh tapi lah ni dekat. Jadi tak ada saya ya peramu tak suka masa dulu tu hak jajah buat laka. Lah ni dah pergi 2 kali sehari hak jah. Dulu situ hak jah tu jauh lah ni dekat. Lah ni dekat. Karena apa? Karena kena tu cepat jadi wasa dekat. Tak ada kerja Allah kerana jauh. Ada kerja mana lah. Karena apa? Karena dia mau pergi tu tak jadi kepayahan mana. Jadi lalu tu lah masa dah jauh dekat ni ya serah tak ramai. Ya nak kamu kelo tu ya tak karena apa? Karena kelo tu kadang-kadang orang dulu tu jauh lah ni masyarakat karena perjalanan itu mudah. Lepas tu kalau agama kata jauh kita boleh buat gaib. Agama kata setara tu tak jauh lah ni dekat pergi sultan siapa tak boleh buat. Tu pekoh atas lagu tu. So jadi mana ukak kita nak buat gaib ni payah juga. Nah, kalau yang keduanya negeri lain-lain boleh ke? Dekat tak apa tapi negeri lain. Malaysia dengan Thailand. Dek golak ni yang saya tahu dah. Orang Thailand duk golak. Mati dekat atas banjir sana tu. Dia nak buat boleh kan apa? Negeri lain-lain. Dekat tapi negeri lain. Laksana tu kalau nak ikut naga berat dah. Tapi di sana dekat pun kerana negeri lain dia boleh buat Kalau negeri tulah ni kena wujak jauh sikit. Nah, lepas tu kalau dekat ada cara juga boleh buat dekat tapi boleh buat. Syarat yang tiganya kita tak kuasa nak pergi. Dekat tak kuasa nak pergi. Sebab apa tak kuasa? Kerana kita tu sakit. Boleh. Saudara kita mati, saing kita mati, waris bawah kita mati. Kira jalan tu tak jauh. Tapi kita sakit juga. Kita pun tak selamat juga tak kata tak tinggal tidur dah. Semaya tu boleh tapi nak pergi itu tak boleh kerana kita uzur juga. Ketika tu boleh kita warai tahyum. Ni satu faedah. Nah. Dah kita sakit juga nak pergi tak boleh kita warai walaupun kan. Yang keduanya kita nak pergi tak boleh kerana terhabas. Kerana terhabas.
Anak duk legok. Pak mati rumah. Tuan. Khabar ayah mau mati kan. Kecana tu waktu baik. Ya dah waktu baik. Waktu baik tak nak minta semaya Quran ya klik semaya tah mayat kan sutai ke apa tu. Ya dah weh. Tak leh waktu baik tak ada undang-undang ragu tu dah. Tak ada undang-undang. Lepas tu dekat-dekat nak tubik tak kuasa juga kerana kena teh. Maka hukumnya boleh orang dalam ni buat gaib dari luar. Bukan nanti pak kita orang mana hak kita apa ni, orang mana kita khabar waris-waris mana pada hak kita nak pergi tak leh kerana kena teh demo hukumnya boleh dia buat gaib lalu dah. Orang duk legok mati tak payah tubik luar. Mati legok ya mai cara luar ni semaya luar boleh. Hak mati luar ni orang nak semaya duk legok ni, dia boleh semaya tak mayat duk luar ghaiban dengan cara gaib. Ni hukum tubik nah. Boleh. Walaupun kita tak duk legok pun kita tanya yang mana rupa kena teh kena gapo nah bukan duk legok. Misal kata duk mana duk kok bema duk kok laga bako mana nak klik tak leh kerana demo teh tak leh klik nah au ya panggil au nahwuhu au seumpama guk gak bukan nanti kena duk pagar saja jadi teh tak leh klik maka hukumnya harus kita buat gaib tayar. Walau banyak lepas ke mana pun tak apalah. Paraik ni ya bukan baru-baru dah. Turut lenat. Walau ba'dal balak, walaupun kita kata tahu tu ke mayat tacuk lama dah baru tahu. Boleh lagi paraik tayar. Ni hukum tak kita dah. Mati tu kita dah apa? Dia mata sebulan dah mati. Aku nak mati dah. Aku nak pergi pun tak boleh. Boleh semaya lagi walaupun sebulan pun boleh lagi. Paraik ni tak syarat kata masa seminggu, masa 10 hari ataupun selama mana mayat tu tak acuk, ia tak ada syarat situ. Boleh. Hak semaya hadis sepatu juga. Nah, semaya mayat hak hadis hak depan ni. Dia kata gaib ni mayat tak ada depan kita. Tak kira duk dek jatuh kita dek naik kita hak mana pun pasal kita semaya tu kena semaya hadap ke kiblat semata. Tapi syarat kena tahu nama gaib ni. Kena tahu nama. Nah, sebab ia usalli, usalli ala hazal mayyit. Usalli ala mayyit nama apa? Usalli ala mayyit Ahmad bin Yusuf dah. Arba'at takbirat ghaiban lillahi ta'ala. Saja kesemaya tah mayat Ahmad bin Yusuf, pak takbir ghaib kepada Allah Taala. Kena ada nama situ. Kata ada nama je tak ada nak hazal kan. Kesemaya tah mayat ni mayat mana tak ada. Kena rabut nama situ. Nah, patubuh ghaiban. Tak salib tak apa, tapi niat saja kesemaya tah mayat orang tu pak takbir ghaib. Tu sah Allahu akbar boleh. Hak lain lagi serupa semua. Nah, di niat tu ya, di niat ghaib tu ya. Mayat tak ada apa sebelah mana pun tak apalah. Tu ghaib. Tapi syaratnya kena tahu atas mayat tu mandi. Karena syarat kata nak semaya ni mesti mayat tu satunya kena mandi, yang keduanya kena kafan. Tu hak boleh semaya. Kalau mayat tak mandi tak boleh semaya. Nah, tak kafan pun tak boleh semaya juga karena syarat dia tu. Ada mau tak mandi dah kita nak semaya apa? Tak boleh. Nah, nyata kata mayat adalah tamada mandi molek, boleh kita. Sama ada gaib ataupun hadis mesti syarat kena mandi. Tak mandi tak boleh semaya. Jadi orang tak semaya kan tak mandi. Nah, tak mandi tak apa kan tak semaya tu. Ya hukum lagu tu dah. Patut takdirnya beza di antara gaib dengan hadis ni. Hasimat mayat mati. Nah, apakah kita pergi semaya tu kita tak ada masjid orang-orang kubur orang tanah dah mayat dak lele dah tu kita nak saya gaib ke mayat hadis. Nah, ketika tu dia panggil semaya hadirat. Walau mayat tak ada dapat dak lele dah. Nah, hak tu ya pagi semaya hadis mana usolli Allah hazalah ku semaya tah mayat ni duk dalam tanah pun tak apalah tapi ku semaya tah mayat ni tak ada tahu ghaiban dak lagu tu. Nah, walaupun kita katanya lepas daripada seminggu pun boleh lagi juga kubur tak apa. Nah, hak semaya kubur tu lepas seminggu, lepas 7 hari, lepas puluh hari boleh semaya lagi. Puluh hari boleh semaya lagi tah mayat. Tak syarat nanti mayat tu dah hajur, mayat tu dah pun boleh semaya tapi bagi orang dak semaya lagi. Orang semaya dah makruh. Tak ada suruh. Nah, rumah maya dah. Masjid maya pula. Tu tak ada nak tu. Nah, tah orang tular 2 kali. Tah mayat tu 4-5 puak semaya pun tak apa.
mayat ni pas demo tu demo lain pula sampai 10 kali takbir dah. Tak apa tah mayat. Kita hak mayat dah tu. Nak pergi buat 2 kali 3 kali makruh, tak ada nafsu. Tak boleh pala ke apa tu. Tu hukumnya lagu tu dah. Lepas tu hak kita semaya kubur tu maknanya semaya hadir juga. Walaupun lepas minggu pun hadir juga. Sebab ia semaya mayat tak nanti katanya, tak nanti kata hari itulah, esok lusa pun boleh semaya bagi orang tahu. Tapi berlaku adat kita, manakala hari itu tak pergi gak, pakai ada pergi lah. Ada lepas minggu boleh pergi lagi semaya. Kadang-kadang ustaz biasa temu orang mati kawasan Golok untuk guru nama Haji Yaakob. Gapo kebun gambar, gapo Golok, gambar-gambar betul tak ingat dah. Pondok besar itu. Lepas tu ia mati. Ia tu pondok besar. Bila mati tu ia pesan anak ia sesemaya banyak. Maya ramah semua pun habis. 3 cawak ni pun habis. Tu pondok mana ia cium habis. Lepas tu moga semaya banyak. Nak pergi buat sekali takbir tak boleh dah. Lalu tu ia atur semaya lah masa 10 hari dia duk pergi. 10 hari tu ada semua semaya tak ayak ya. Tapi ya tu ia pergi jemput tu ya wak dah. Misal takut bapu pondok ni, ia suruh pergi wanti tu dah. Ayah cun ya wi duit minyak kereta lalu pun siapa minyak kereta. Hak sana ya wi suku dia takut ke tak pergi. Dah. Awi bak cun surat suruh pergi semaya beh duit minyak kereta. Pagi sana ya wi dah pada mau pergi suku hak ni minyak kereta takut kita dah tinggal duit dah mau tak pergi tak leh. Dah. Ya tak duit halu dah ni minyak kereta. Dah mau kena pergi. Patu kat 10 hari tu ada semaya. Ayah susul mandalah maknanya hari ni kawasan ni boleh potong kereta tu ada sama hari. Dah masa 10 hari. Jadi menunjuk kata dah masa lebih pada 10 hari pun ia boleh semaya atas mayat tu. Syaratnya jangan orang tulah. Orang tulah tu ya makruh lah. Gaib pun sepatu juga. Nah, maka seru katanya hasil di Madinah tadi ialah Nabi suruh semaya gaib kepada Raja Najasyi. Maka ambil daripada tu siapakah hari ni boleh kita buat gaib. Syarat apa tadi? Hak pasal tak boleh pergi tu kena kita uzur ataupun kita kena apa? Dah. Misal kata kita mapak kalau kita sakit tu sakit ni nak pergi ingat dia. Maka kita nak pergi tak boleh. Boleh buat gaib dulu. Hak tu dak kerja dekat. Walau dekat pun tak apa. Dah. Hak uzur ni dekat pun boleh buat. Bukan kata kena jauh dak. Dekat ya tapi tak boleh pergi. Boleh buat demo tak apa ghaiban. Ghaiban. Nah. Dan misal tau retino. Dan nak pergi tak boleh kerana uzur kerana apa? Ya retino apa ya harus juga mayat-mayat. Tapi pak kita ya tak berlaku adat. Pak kita tak berlaku retino mayat-mayat. Hukum tu boleh. Nah. Dan dalam khas mayat mati ni ustaz nak rayak kelebihan dia ke apa? Nabi kata siapa dia semaya atas mayat. Nah. Dan hatta dia siapa pergi kubur, Nabi kata orang ni boleh pala 2 kira. Gapo 2 kira? Nabi katanya 1 kira tu sama besar dengan bukit Uhud di Madinah. Jadi ayat semaya orang mati serta atas siapa akan masuk dia kubur kita pergi, orang ni boleh pala 2 kali bukit Uhud. Ani pala mayat mati. Nah, sekira benda boleh kita hasrukah apa sekira lagi. Katanya pala tu boleh dah 2 kali besar bukit Uhud. Tapi kalau kita semaya saja kelik boleh sah. Kita semaya kita kelik boleh pala sama besar bukit Uhud di Madinah. Dia panggil kirat. Boleh 1 kirat. Ani kelebihan dia. Nah, kelebihan hak ni ustaz duk rayak kita duk Mekah tu kita rayak sama ke orang Tino. Ya pasal orang Tino kita tak usah semaya rayak. Nah, duk rumah tak ada orang undang. Tapi Mekah tu pun sudah semaya dia mau berangkat. Sallu alal mayyit dah semaya atas mayat. Pak kita tak biasa buat agak. Nah, dek waspada kaki juga nak buat. Lalu tu kalau kita mengajar Mekah kak, kita wis semangat semua orang Tino, benar hak kita nak buat tak boleh rumah tapi sini kita ada ukak buat apa ya? Semaya atas orang mati. Royak lalu dah. Kita duk mengajar dalam bahasa tu satu benda yang kita ni tak ada abad ibadat ni rumah kita. Bukan kata tak ada nak buat tak boleh ibadat ni apa? Semaya atas orang mati ni tak orang Tino, jawi kita tak boleh buat. Orang tak undai kita main semaya. Mereka
ibu bapa kita, waris-waris kita qada atas semaya di rumah sebelum mari sujud. Waktu boleh kata mana? Nah, maka kita dek Mekah dah ni tiap-tiap kali ada semua. Dek ayat lah. Ada semua lepas semaya itu tak ada semua semaya tak semaya. Kita kena semaya gatik kerana apa? Kerana kali semaya itu boleh pala satu kira. Sama besar bukit Uhud. Belalah kita nak kata kubur pun boleh pala wala tak boleh terkah bawah tak boleh ke apa, tapi pala. Patu 5 waktu ada semua, nana pala kita masa dek Mekah. Ada orang tino ustaz besar raya kita jatuh ni tak lewat dan pun rumah kita boleh semaya, tapi kita jangan buat apa ni, jangan buat wasa malah, jangan buat wasa segel. Lepas tu soalan tu baiknya kalau orang jemput, kalau orang tak jemput kita boleh pergi semaya kita. Soalan je dah. Kita tak tahu yang mati, orang tak cer kita. Hal adakah yajuzu an nusalli ala hadzal mayyit, boleh tak kita nak pergi semaya atas mayat tu padahal tikmir angin kita tak ada cer kita tak tahu tahu yang mati dah, boleh tak pergi semaya? Jawab kata yajuzu, boleh pergi. Nah, jangan tengok ke muka lain cuma katanya kosak kepala kita boleh pergi. Makna apa? Kenapa tak syarat kata kena padah, tak tahu kata yang mati dah. Kita nak buat baik dia, kita pergi semaya boleh. Cumanya sedekah bawah tu hak tu dah. Dah kita orang tak ada tu takut tak cukup demo lah tu. Demo cedek kata panggil 100, demo cedek 100 dah. Ada kita pergi masalah kita nak kepala kan, tak sampai kenapa kerana demo nak cedek kita. Nah, kalau bahasa cer ni boleh jadi dia cedek banyak-banyak mana. Hak tu kita tengok kelih lah situ. Tapi soal kata pergi boleh ke tak? Boleh pergi. Nak ambil sedekah boleh tak? Boleh kata nak ambil, bukan tak boleh ambil. Demawi tambah boleh, tapi nanya dah ada cerita kita jangan bulat tak benda lain lah. Pergi kerana belalah dah. Ingat kata semaya atas mayat ni boleh pala banyak. Kita pergi betul lah. Hukumnya tak ada masalah apa tu. Bila kita tahu ya. Dah seperti lalu ustaz biasa dah lalu kelik tani napa semaya mati bandar. Ada dah ayat kita turun semaya. Dah tu semaya dah hati betul semaya kelik. Kerana lalu dak pes melekeh dia duk semaya dah tu dak arah dah. Dia tahu dak semaya tu ustaz turun semata dah. Semaya. Tak dak tujuan lain, tujuan nak kepada kelebihan tadilah dah. Ayat tu satu kira pada dia. Jadi hukumnya boleh kita semaya tahu tarikh Islam tu mati. Wala tak padah ke depa. Tak buat padah ni kerana dia mau nak sedekah kan. Ada sedekah tu ya mesti kena ada bilangnya tertentu. Tu ya. Dan kita tak situ tak ada gapo pergi macam mana tak apa. Tu ya. Itulah di antara perkara yang Ustaz kecek ini sakut dengan hijrah Nabi dan benda-benda yang boleh kepada kita dan benda yang boleh kepada orang Madinah dan segala hukum hakimnya adalah daripada kejayaannya hijrah Nabi Muhammad. Ustaz nak berhenti situ hari ini. Ada apa nak tanya boleh sikit lagi. Kata masuk dia lupa aja tak boleh, tak boleh. Ya kalau melota tadi itu, ya sah tu, ya jumrah Aqabah Sultan itu sah ya, hak kena sebelah balik ni. Sebelah balik kanan kita tu, nah. Ada pun jumrah sughra, jumrah wusta ni hak ni kedua dak apa. Kiri kanan dak apa tu. Tapi ya sunat kita melota ni bau di kiri ni hadap ke Mekah. Makna baik kat Mekah kan. Makna kalau jumlah duk lagu tu kan kita memang talik ni lah. Kerana kan bau kita je Mekah lek ni, Mekah lek ni. Kami lek ni makna lek kanan hadap Mekah. Tapi jumrah lain ni lek ni boleh, lek ni boleh. Jumrah Aqabah ni lek ni sekarang ya, lek ni tak boleh. Hak kisah ya, hak kisah ya, tak boleh. Ada apa yang tanya ni? Orang kami. Ya kami makna kami ni orang 40 kami ni 40 tu asal kami makna sebenar. Kecek rasa-rasa orang kami 40 orang sah belaka. Sah dengan sebab kami tu sah di antara baca kena, rokok kena, dan tidak kena, dia panggil kami lah. Masalah fuda tu suku kada kata orang ni sah. Bila sah
Maknanya ya bila tu bila 40 orang hak sah. Tu makna kamil dah. Orang hak sah. Dah sah ni makna kamil ni baca kena, rokok kena, takbir kena, qiyam kena, tak ada punah semaya dia. Rukun qauli pun kena, rukun fi'li kena, rukun qalbi pun kena. Panggil kamilun lagu tu. Mana kamil ni mana boleh buat bila ngaya tu. Nah, ada pun tak kamil ni maknanya terdiri pada tak pandai. Nah, rokok tak kena umpama tu hak paling berat sekali baca nah. Jadi kalau bahasa kami ni tempat kita ni nasbah kami tak kami benar nak keratus sikit baca nah harukum qauli tu. Kerana harakah ni ya mudah buat nah harukum qauli ni ya benar jadi kami tak kami kerana kita ni lidah Melayu nak pergi baca bahasa Arab dan kita tak pandai katik gak tu jadi bila tak kena ya jadi tak sah. Kena baca siapa kena diri molek tak molek ada masalah apa widak dari kek kata kena diri kena tak ada pula kena kerik berapa lagi nah nak duk kerik apa ni kerik satu tak apa kerik dah asal kau duk lepak pik kata kena duk lepas tu tak apa lah nak faham berapa kanan tu ikut dia lah jadi situlah tempat duk gadahnya kita nak kamil ni mana baca kena diri kena ni ya ada banyak pekat tak molek benar nah lepas tarik ni lepas dah ni boleh dah baca tak apa dah lah walaupun tak jadi comel benar pun tak apalah nah kalau dah katanya baca ni kena tu sebab ustaz dia misal kata kita ham nulis ni ia tangi orang ni tak supa mulut lidah juga nah kita suruh tulis ain seka ain ni 3 orang tulis tak supa semua tak rasa orang ni ngangol luas sikit ini luas jadi kita tengok kata tulis walaupun tak supa tapi mana kalau dek gitu kita berkena habis tu tak semua tulis comel udah suku kira ini kena tapi tak comel mana ni kena juga taruh ni bila kena gitu panggil pandah dia wa'ai baca pun lagu tu nah bukan kata kita sara tu sepatu juga tak boleh jadi tak boleh jadi tu kita tulis tangi molek dia malai tulis kena juga tapi tak suka kita kena tak kena ain dia mereka pala duk turun bawah pada bawah tu hak tu tak sah tak kena baca dan nampak tak kena doa tu tak boleh jadi kita kena prakmu lagu Tuhan baca jangan kita duk ukur hak pandai benar nak supaya semua tak boleh jadi tak dia qari nak jadi poyo juga tak boleh jadi juga pendek kata kena sudah orang Arab ni tengok masjid haram nah Abdul Rahman As-Sadis nah ya sedap kali lain tak ada cara tu lain tak ada sebab As-Sadis tu pas kena lah kau kena tapi tak supa sih tak apa kami betul lah itulah masalah kita jangan ya kalau turut orang tajwid ya payahlah nah ambil ia mai hukum siap dah tu tak kena ni tak kena tu kat siapa dak ya terik situ maka ada ya maaf tak kena ya tak boleh makan tu punah habis kata orang tajwid benar ya ambil boleh tapi kena duk lek bawah kali lah naik bawah tanya pan ke dak lagu ni ayo pan tak apa belah tak pergi lepas depan belah tak boleh koreksi pun asal kau lepas sudah anak takut tu tak apa tu jadi situ kena faham lagu tu ni jangan buat kita ngaji Quran tu kan orang tu tak kena semua tu satu penyakit kan nah kita nak ngaji tajwid balik tu tu kan puasa tak apa dah kita adanya orang tu tak boleh ni tak boleh tu satu penyakit tak iya habis lagu tu ya sudah jadi tabiat dah lagu tu dia mau jadi ngaji situ ya kena kata kita dah tapi bukan suka tes situ dah bukan suka tes situ suka tes lepas tak lepas gitu sudah tu jadi dah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma hdi qaumana fa innahum la yafqahun Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'qilun Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin